Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar ayat tunggal, ternakan puyuh, buku teks jilid 2, muka surat 54. Standard pembelajaran 5.3.2 memahami, mengenal pasti dan menggunakan ayat mengikut konteks ayat tunggal. Objektif pembelajaran pada hari ini, murid-murid dapat memahami, mengenal pasti dan menggunakan ayat mengikut konteks iaitu ayat tunggal. Aktiviti menggunakan ayat tunggal mengikut konteks. Apakah ayat tunggal? Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Contoh, Hani pergi ke pejabat pos. Hani merupakan subjek iaitu kata nama, pergi ke pejabat pos ialah predikat. Ini adalah gambar rajah yang menunjukkan ayat tunggal. Ayat tunggal mempunyai satu subjek dan satu predikat. Untuk pemahaman murid-murid juga, dalam ayat tunggal tidak ada kata hubung. Sekiranya ada kata hubung di dalam ayat, itu bukan lagi ayat tunggal. Itu dipanggil ayat majmuk. Baiklah murid-murid, murid-murid boleh membuka buku teks muka surat 54. Ayat tunggal, tajuk ternakan puyuh. Di sini ada petikan cerita dan juga ada gambar. Susunan gambar tersebut merupakan proses ternakan puyuh Encik Johari. Baiklah murid-murid, kita baca sama-sama dan kita akan kenal pasti ayat tunggal. Encik Johari menghadiri seminar ternakan puyuh di Sarawak. Baiklah murid-murid, Encik Johari, perkataan yang berwarna merah itu ialah subjek, manakala menghadiri seminar ternakan puyuh di Sarawak ialah predikat. Beliau mendirikan reban di hujung kampung. Beliau merupakan subjek, mendirikan reban di hujung kampung merupakan predikat. Begitulah juga hingga ayat-ayat yang seterusnya. Beliau menjaga puyuhnya setiap hari. Julaihi ialah pembantu ayahnya pada waktu petang. Beliau memasang lampu di dalam reban. Puyuh Encik Johari semakin banyak di dalam reban. Encik Johari mengira puyuh setiap petang. Banyak telur puyuh di dalam reban. Julaihi mengutip telur puyuh setiap pagi. Encik Johari menjual daging puyuh di pasar. Nenek apakah murid-murid? Apakah ayat tunggal yang murid-murid boleh bina bagi menyambung cerita di atas? Murid-murid boleh membina ayat. Nenek menggoreng puyuh di gerainya. Nenek merupakan subjek, menggoreng puyuh di gerainya ialah predikat. Murid-murid juga boleh sambung lagi ayat tunggal yang lain. Contohnya, mereka makan daging puyuh goreng di rumah. Mereka ialah subjek, makan daging puyuh goreng di rumah ialah predikat. Baiklah ini murid-murid, ini adalah contoh ayat tunggal yang murid-murid boleh sambung di dalam cerita tersebut. Nenek menggoreng puyuh di gerainya. Mereka makan daging puyuh goreng di rumah. Perkataan yang berwarna merah adalah subjek, manakala yang berwarna hijau ialah predikat. Sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.